Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan seterusnya. Jadi sebelum kita masuk membicarakan tentang sahabat Nabi yang paling utama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, saya nak sebut satu hadis yang menjadi masalah besar, khususnya kepada golongan Rafidhi, golongan Syiah ini, yang mana antara hadis yang utama yang digunakan sebagai modal oleh puak-puak Syiah secara khususnya untuk memburukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi perkara ni kita boleh tengok dalam kitab-kitab mereka. Ini antara hadis yang paling utama. Misalnya banyak sebenarnya hadis. Jadi kita sebut hal ini kerana hal ini oleh kerana perbincangan kita ni secara khusus kepada sahabat. Jadi kita buat mari hadis ni lah, kerana ada disebut perkataan sahabat itu. Yang mana hadis ini secara umumnya diriwayatkan dalam banyaklah kitab-kitab sahih, termasuk Bukhari, Muslim dan kitab-kitab lain. Misalnya hadis riwayat daripada Abi Hurairah misalnya, innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم وفي بعض الروايات فأقول بعدا لهم وسحقا. Nabi SAW bersabda daripada Abi Hurairah, dia menyebutkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya di hari akhirat nanti akan dibawa sayuja'u birijali, mana akan dibawa beberapa orang dari kalangan umatku, lalu mereka dihalau ke sebelah kiri. Lalu aku berkata, kata Nabi SAW, wahai Tuhanku, sahabat aku itu sahabat aku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak ketahui apa yang mereka telah lakukan selepas ketiadaan engkau. Lalu Nabi berkata, lalu aku pun mengatakan, lalu aku mengungkapkan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh hamba yang saleh itu, yakni Nabi Isa alaihissalam. Maknanya sebab Nabi pun baca ayat Quran lah. Yang mana ayat Quran ni kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ini merupakan kata-kata Nabi Isa. Dulu
aku menjadi saksi, menjadi bukti ke atas mereka ketika mana aku ada bersama mereka. Maka apabila engkau wafatkan aku, maka engkaulah pula yang memerhatikan mereka. Dan engkau maha memerhatikan, maha mengetahui, maha melihat kepada segala sesuatu. Jika engkau azabkan mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba engkau, adalah hamba-hamba engkau. Dan sekiranya engkau ampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha aziz, lagi maha hakim, yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Kemudian disebutlah bahawa mereka terus menerus murtad, mereka terus menerus menjadi murtad. Dalam setengah-setengah riwayat ada disebutkan, lalu aku kata Nabi, bu'dan lahum wa suhqa, dijauhkanlah mereka, mana dihalau mereka, itu maksudnya. Jadi hadis ni disebut sebagai hadis haud. Hadis ini disebut sebagai hadis haud. Cerita ni asal kita nak sebut hadis ni dulu. Hadis ni memang sabit, hadis ni memang sahih, tersebut dalam kitab kita, dalam kitab-kitab sahih. Yang mana hadis ini Nabi SAW ceritakan fenomena di hari kiamat. Pada hari kiamat ni hadis yang menceritakan tentang haud. Haud ni maknanya kolam Nabi SAW. Yang mana Nabi menceritakan ada di kalangan umatku yang dibawa pergi dekat kolam itu. Dia marilah, mana ada orang bawa dia mari dekat kolam Nabi dengan maksud untuk meminum air dari kolam Nabi. Itu maksudnya. Kemudian malaikat yang menjaga kolam itu halau mereka, halau ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri ini mengikut pensyarah hadis maksudnya ke arah neraka. Itu maksudnya. Jadi bila Nabi melihat fenomena ini, maka Nabi berkata, itu sahabat aku itu. Gitu. Lalu Allah SWT jawab, sesungguhnya engkau tidak ketahui apa yang mereka telah lakukan selepas kematian engkau. Maka Nabi pun sebut, aku pun bila Allah kata begitu, aku pun ucapkanlah seperti mana ucapan yang pernah diucap oleh Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ni kira-kiranya selepas Nabi Isa diangkat ke langit, dan sebelum itu lagi sudah jelas, sudah nampak pengikut-pengikut Nabi Isa ini maknanya melakukan perkara mungkar, maksiat. Dan yang nyata selepas ketiadaan diangkat ke langit Nabi Isa itu, maka pengikut-pengikut Kristian ini mereka dakwa macam-macam lah, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa. Sehingga dia menganggap Nabi Isa itu atas nama agama, dengan menisbahkan ajaran bahawa Isa itu anak Allah, Maryam itu isteri Allah, dan Allah itu Tuhan yang paling berkuasa, bergabung tiga Tuhan. Itu dinisbahkan kepada Nabi Isa. Sebab tu kita tengok dalam ayat Quran, Allah tanya Nabi Isa, sebagai nak memperjelaskan kedudukan, apakah engkau ajar begini wahai Isa? Ada dalam ayat Quran sebut begitu. Allah tanya. Nabi Isa kata, tidak, saya tidak ajar begitu. Kalau saya ajar begitu, Allah lebih mengetahui. Jadi kata-kata Nabi Isa ni asalnya dulu, semasa saya ada, semasa saya hidup, saya menjadi bukti, menjadi saksi, saya lah jukawal mereka ini. Jadi tidak berlakulah seperti mana yang berlaku selepas saya mati. Tetapi bila saya mati, maka engkaulah pula Tuhan, wahai Allah, yang menjadi pemantau, yang menjaga mereka, kerana engkau ni maha mengetahui segala perkara. Kalau engkau azab mereka ini, yang ni asalnya pengikut-pengikut Nabi Isa yang sudah merosakkan ajaran asal Kristian itu, sehingga mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, gabungan tiga Tuhan, membentuk Tuhan yang kuat itu. Jadi Nabi sebut beginilah juga, seperti Nabi Isa itu sebagai hamba yang soleh itu menyebutkan ni begini, kalau engkau azab mereka,
maka dia tu hamba engkau, engkau berhaklah, sebab dia tu hamba engkau, mereka itu hamba engkau. Tapi sekiranya engkau ampunkan mereka, maka engkaulah Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Baik, jadi hadis ini disebut sebagai hadis haud. Ini hadis ni memang kalau dalam kitab Syiah dia guna sungguh-sungguh hadis ini untuk menyabitkan bahawa para sahabat Nabi ini adalah ahli neraka. Para sahabat Nabi telah murtad. Dan hadis ini antara modal yang utama, kira-kiranya antara yang utama, digunakan sebagai senjata untuk menyerang para sahabat Nabi radhiyallahu. Tengok, dia pergi sahabat Nabi, sebab Nabi kata ashabi. Bila dibawa beberapa orang dari kalangan umatku untuk meminum air di kolam Kautsar itu, maka mereka dihalau oleh malaikat yang menjaga haud ini, kolam Nabi ini. Halau tu pergi ke arah kiri. Kiri itu isyarat kepada neraka, neraka jahanam tu. Tengok, Nabi sebut ashabi, itu sahabat aku. Maknanya sahabat ni orang masuk neraka ni orang jahat. Dia nak sabit tu. Walaupun tidak sebut nama, tak apa, asalkan dia Syiah ni mana dia gay. Asalkan dia boleh sabit bahawa sahabat ni masuk neraka, tak apa tu. Walaupun tak jelas. Sebab sebut sahabat ni, hadis ni. Ni memang dia guna semua. Mama sahabat Nabi ni bukan semuanya baik, masuk neraka. Bukan semuanya masuk surga, jahat teruk. Jadi seperti yang kita dakwa dalam kitab sahabat ni teruk, merosakkan Quran dan sebagainya, itu ada kebenaran. Tengok ni hadis kamu sendiri ni, hadis dalam kitab Ahli Sunnah sendiri ni sebut. Hadis dalam Bukhari Muslim benar, dalam kitab lain tak usah kira. Inilah antara hadis yang digunakan. Jadi kita nak tengoklah kedudukan hadis ni apa maksud. Sekali kita dengar singkatlah kita tu. Siapa Nabi kata sahabat aku tu, itu sahabat saya tu. Bahkan dalam setengah-setengah riwayat beberapa kali dia berkata ashabi, ashabi. Hadis ni riwayat ni sekali dia sebut, tapi setengah riwayat lain sebut beberapa kali. Sebab hadis yang makna dekat-dekat begini dia ada beberapa riwayat lah disebut. Ni orang panggil hadis haud. Yang mana misalnya banyak pakai jasa ni hadis ni bila dieksploitasi oleh Syiah, digunakan oleh beberapa Syiah. Misalnya dalam kitab Sunnah Tadaitu tu, At-Tijani tu, inilah antara hadis yang digunakan dalam kitab dia untuk menggambarkan bahawa sahabat ini murtad, sahabat ni teruk, sahabat ni ahli neraka. Bahkan teruk tak teruk sahabat ni depan Nabi, Nabi tengok, Nabi kenal. Sebab tu Nabi kata ashabi. Nabi tengok mari nak minum air di kolam dia, kemudian halau oleh mereka ke arah neraka jahanam itu. Tengok ni sahabat Nabi. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana kedudukan hadis ni. Jadi supaya kita jelas lah, supaya kita jelas, kalau kita faham molek hadis ni, insya-Allah dia tidak timbul masalah. Jadi hadis ni sebenarnya kalau mengikut ulama, kalau kita tengok dalam mana syarah hadis, tak ada seorang pun pensyarah hadis di kalangan orang Islam ni, Ahli Sunnah wal Jamaah ini, yang katakan bahawa yang dihalau itu adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tak ada seorang pun kata gitu. Tak ada. Tetapi buat-buat Syiah ni, dia guna hadis ni, dia ambil hadis ni dalam kitab kita, tetapi dia hurang mengikut selera dia. Jadi kita akan cuba tunjuklah beberapa contoh pandangan ulama kita, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ulama Syiah sendiri. Ulama Syiah yang hebat-hebat pun dia tafsir hadis ni macam mana. Kita akan tengok. Yang pertamanya, hadis ni sebenarnya, hadis haud ini, dia sekali nampak memang teruklah sahabat, sekali kita nampak sepitah lalu gitu. Sebab tu Bapak Syiah guna. Sebenarnya hadis ni dia tidak menunjukkan begitu sebenarnya. Tidak. Sebab apa? Cuba kalau kita tengok sini. Jadi ulama yang menghuraikan hadis ini, mereka berselisih pendapat, tidak sependapat, banyak pendapat. Nak menentukan siapa watak orang yang dihalau daripada bila nak pergi minum air di kolam Nabi itu, tiba dihalau pergi ke arah neraka itu. Siapa mereka itu? Di sini kita tengok ulama berselisih pendapat. Hakikat sebenarnya siapa mereka itu? Kalau Syiah dia dakwa ni sahabat lah, terai dah tu, sahabat. Bahkan dia bukan sekadar nak menampakkan bahawa sahabat ini masuk neraka. Dengan hadis ni juga dia kata sahabat telah murtad.
Sebab dalam hadis ni ada disebut sebab dalam setengah-setengah riwayat ada sebut mereka telah murtad setelah peninggalan engkau. Wa qad irtaddu, mereka innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim, mereka telah murtad. Dalam setengah-setengah riwayat ada sebut gitu. Jadi siapa dia mereka tu? Sahabat lah. Tahu mana sahabat? Sebab Nabi kata ashabi, sahabat. Okey, baik. Ini satu riwayat. Ini berkenaan dengan hadis ni. Ikhtalafa al-ulama fi haqiqati ar-riddah al-madhkurah fil hadith fa'an Qabisah. Diriwayatkan daripada Qabisah, kata Qabisah, watak-watak yang disebutkan dalam hadis, maksud orang yang telah murtad itu, yang dihalang oleh malaikat daripada meminum air kolam Nabi itu, adalah orang yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Itu kata Qabisah. Dengan arti mereka ni murtad, mereka tidak rujuk balik kepada agama Islam ini. Bahkan mereka sanggup berperang dengan Abu Bakar, dan mereka mati di atas kekufuran mereka itu. Mana mati dalam keadaan kafir. Tidak orang Islam ni. Memang dia satu ketika dia orang Islam. Sebab tu kita kata murtad. Ni mengikut Qabisah. Bukan sahabat Nabi. Ni cerita ni hak ni berlaku kepada zaman riddah itu. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, terbukti dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar maknanya menggerakkan tentera yang begitu besar untuk lawan pokok murtad. Dan kena ingat hadirat satu fakta, misalnya di sini pun disebut Khattabi mengikut kajian dia dan ulama-ulama, murtad ini, hak murtad di zaman Abu Bakar ni, tak ada seorang pun sahabat Nabi sebenarnya. Tak ada seorang pun hak orang panggil sahabat Nabi. Kita kena ingat sahabat Nabi ni kita sudah bagi takrif dah sebelum ini. Bila kata sahabat Nabi ni, dia tengok Nabi. Kalau dia buta pun makna dia berada di hadapan Nabi. Dan dia Islam, kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Itu baru makna sahabat. Itu makna sahabat. Dan kita sudah jelas dah semua, kalau seorang itu dia Islam, dia tengok Nabi, dia Islam, kemudian dia murtad dan mati dalam keadaan murtad, dia terkeluar daripada ta'arif sahabat dia tu. Dia tidak sahabat. Tetapi kalau dia murtad, asalnya Islam, dia tengok Nabi, mana sahabat lah. Dia murtad, lepas tu dia rujuk semula, jadi Islam semula, dan dia mati selepas tu dalam keadaan Islam, dia dikira sahabat lagi. Itu ta'arif yang diterima umum. Itu ta'arif yang diterima umum. Sebab tu mengikut Khattabi, dia kata tak ada seorang pun sahabat Nabi ni yang murtad selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Abu Bakar tu hak murtad tu siapa dia? Ni kata Khattabi. Ni tokoh ya. Wa inna martadda qaumun min jufatil a'rab mimman la nusrata lahu fid din wa dhalika la yujibu qadhan fi as-sahabati al-mashhurin. Sebenarnya yang murtad itu selepas wafat Nabi itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu adalah merupakan kaum orang-orang yang terdiri dari kalangan orang-orang Arab yang berada di hujung negeri, kawasan pendalaman itu. Dia panggil Jufa. Jufa ni mana duduk jauh. Hak masuk Islam, mana hak tak tengok pun Nabi. Hak tak pernah jumpa Nabi, hak duduk kawasan pendalaman. Hak masuk Islam dengan usaha sahabat tu. Bukan kata delegasi-delegasi hak masuk Islam mari jumpa dengan Nabi, mengucap di hadapan Nabi, tidak buat-buat ni, hak murtad ni. Kata Khattabi, memang tak ada bukti seorang. Hati-hati kalau kita tengok dalam sejarah, tak ada seorang pun kita boleh sebut nama pokok murtad ni adalah yang terdiri pada sahabat-sahabat Nabi. Sebenarnya tak ada. Tak ada. Kalau ada, kalau ada Syiah awak mari dah nama tak ada. Dengan sebab itu kata Khattabi, tidak boleh kita nak guna isu murtad ini untuk kita sandarkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar tu, sahabat Nabi yang mencatat nama dalam sejarah. Terlalu tidak adil lah. Sebab tak boleh nak bukti ke. Dan kita kena ingat, kita kena faham satu perkara lagi. Kalau kita bahas mari tengok dalam kitab kita, baca kajian-kajian ulama, sama ada dalam kitab Syiah, secara khususnya dalam kitab Syiah misalnya,
Yang dikafirkan oleh Syiah ni siapa dia? Sahabat mana? Ya, Syiah buat reka hadis teruk-teruk menggambarkan huduhnya imej sahabat ni. Sahabat mana? Bukan sahabat kecil-kecil, sahabat besar ni. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Muawiyah. Tu sahabat-sahabat besar yang menyebarkan Islam seluruh dunia, yang tercatat nama dalam sejarah, tokoh-tokoh yang menyebarkan hadis. Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa dia? Sahabat yang paling banyak dia. Hak tu lah hak dia paling kuat. Dia kata kafir. Hak dia kutuk, dia reka hadis, dia reka riwayat yang begitu banyak. Bahkan tulis kitab khusus dah untuk memburukkan Abu Hurairah ini. Dia tidak segan sahabat-sahabat kecil-kecil ni, hak tidak tercatat nama dalam sejarah ni. Dia segan sahabat-sahabat besar. Sebab itulah ulama kata di sebalik serangan Syiah terhadap tokoh kibarus sahabah ini, sahabat-sahabat besar ni, dia terselit satu motif yang sangat jelas sebenarnya. Apa dia? Dia sebenarnya nak serang agama Islam itu sendiri. Sebab dia faham kedudukan sahabat dalam konteks agama ni sebagai jantung agama. Tu sebenarnya. Sebab tu dia serang sahabat. Sebab tu puak-puak Syiah di Malaysia ni, di Kelantan ni, dia pun sebut ni hak lah ni. Bila kuat sangat lah ni, kuat orang duk kutuk Syiah gini kan, dah isu Syria dan sebagainya. Jadi puak dia cuba bertakiyah lah. Cuba bertakiyah. Puak dia kata kita pun dia kata, kalau tahu Syiah tu kita tak seseh Syiah ni. Tapi hak dia mau sebut sebenarnya fitnah belaka. Kalau betul lah Syiah pada masuk kawan pun tak sih. Syiah di tanah Jawi ni dia kata gitu. Akhir-akhir ni, sebab dia parut, sebab dia serai. Ialah kita tengok dari satu sudut, kita kata teruklah masyarakat Islam Syariah ini. Tapi dari sudut yang lain, dia membuka banyak, membuka minda masyarakat, membuka mata ulama. Orang jadi sedar, rupanya memang sungguh hadis Nabi sebut pusat Yahudi ni di Isfahan itu betul. Isfahan ni duduk di Iran. Nabi beringat dah ketika dia hidup dulu. Kena beringat. Dajjal ni bila dilahir, dia akhir diikuti 70,000 pokok Yahudi Isfahan. Isfahan ni duduk di mana? Bukan duduk di Israel, duduk di Iran, Isfahan ni. Jadi Nabi sebut dah dalam hadis tu untuk peringatan kita. Jadi pokok dia pun dia tak ubah. Tengok tu, dia tak ubah. Dia tak ubah negara Isfahan, dia apa ni, Isfahan, nama Isfahan dia tak ubah. Bahkan kalau kita perhati bila dia buat hubungan dua hala, hubungan dagang, hubungan dua hala dengan Malaysia ni kan, mana dia namakan satu jalan di Tehran itu, di Iran lah, Jalan Kuala Lumpur. Tetapi dia jalan asing ni di Kuala Lumpur, dia tidak letak jalan Tehran, dia letak jalan Isfahan. Dia tidak letak jalan Tehran. Sepatut Tehran sebagai ibu negara dia, sebab kita jalan Kuala Lumpur di Iran ni, tapi dia letak Isfahan. Kalau kita perhati tengok hadis Nabi tu, agak jelas kat lah tu. Mana isyarat tu jelas lah tu. Apa tidak letak Tehran, kita letak Kuala Lumpur. Jadi itu sebenarnya kedudukan. Ini mengikut Khattabi. Kata Hafiz Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari, dia sebut, dia kata sebenarnya orang-orang yang dihalau dalam hadis ini daripada meminum air daripada kolam Nabi itu sebenarnya golongan-golongan Arab yang berada di luar kawasan itu, yang berada di hujung negeri Arab, kawasan pendalaman itu, yang masuk Islam pun dalam keadaan kerana arus perdana begitu ya, kerana ikut-ikut orang, bukan kerana kefahaman, tidak. Dan dia ni pun maknanya kita kata dalam keadaan masuk Islam tu kerana ikut arus. Jadi orang je ni masuk Islam ikut arus ni, bila ada arus lain dia akan ikut arus lain pula. Itu mengikut Hafiz Ibn Hajar ketika menghuraikan mana hadis ini. Adapun Imam Nawawi menyebutkan, sebab Imam Nawawi, kalau Hafiz Ibn Hajar dia syarah hadis ni dalam kitab hadis dalam Bukhari. Imam Nawawi ni syarah hadis Muslim, sebab hadis ni ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Mengikut Imam Nawawi pula, sebenarnya watak yang tersebut dalam hadis ni, ulama berselisih pendapat tentang mereka ini kepada beberapa pendapat. Ada ulama menyebutkan bahawa orang yang dihalau oleh malaikat ini,
adalah merupakan golongan munafiqun dan golongan-golongan yang telah murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu. Dan ada juga ulama yang menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang dihalau daripada meminum air daripada kolam Nabi itu adalah orang yang berada di zaman Nabi. Dia asalnya hidup di zaman Nabi, kemudian selepas Nabi wafat, maka dia murtad. Jadi bila dia murtad, tak boleh dah kita nak kata dia tu sahabat. Sebab tak ada sahabat. Sahabat ni maksudnya orang mati dalam keadaan Islam. Dan dia murtad selepas tu. Memang dia ni kira-kiranya hidup di zaman Nabi, dia tengok Nabi, kira-kiranya sahabat lah. Tapi bila dia murtad, tidak termasuk dalam takrif tu dah. Jadi bila dia murtad tu, kita nak kata dia tu sahabat lagi, ini betul-betul memang lari daripada kaedah lah kita kata. Ini mengikut setengah ulama, mengikut nukilan daripada Imam Nawawi dalam ketika mensyarahkan Sahih Muslim itu. Namun ada sebahagian ahli ilmu, mana ulama Islam menyebutkan bahawa mereka ini yang tersebut dalam kitab, dalam hadis ni adalah merupakan ahli-ahli bid'ah dan orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Dia panggil ahlul ahwa, ahlul ahwa ini. Orang yang mengikut hawa nafsu. Orang yang mengikut hawa nafsu ni sangat hina, kerana mereka membelakangkan terus hadis-hadis Nabi, membelakangkan terus ayat Quran. Dia letak di tepi ni pandangan-pandangan ulama, kaedah-kaedah, usul-usul. Dia betul-betul dia mengikut hawa nafsu dia. Ni dia panggil ahlul ahwa. Semua dia melihat sesuatu berdasar pada kecenderungan nafsu dia semata-mata. Dia tak tengok dah pandangan ulama, dia tak tengok dah hadis Nabi, kenyataan hadis Nabi, kaedah-kaedah usul yang ulama buat, dia tak tengok. Tentu dia mengikut hawa nafsu dia. Misalnya kalau hadis-hadis tak tengok, sebab kitab ni memang kitab yang telah diterjemah sebenarnya, jawab pada tuduhan At-Tijani itu. Kalau kita tengok puak-puak Syiah, dahsyat sungguh ketika dia hurah hadis ni, dahsyat. Dia buat mara pun tak ada sandaran. Pada ulama dia pun tidak kata begitu. Kita akan tengok selepas ni, betul-betul dia guna akal semata-mata. Tak adalah kata nak melihat pandangan ulama ni, tak ada. Walhal apa yang dia sebut itu bercanggah dengan pendapat ulama dia sendiri. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar ada sebut lagi sebagai tambahan. Kata Hafiz Ibn Hajar, ramai juga di kalangan ulama menyebutkan orang-orang yang dihalau daripada meminum air dari kolam Nabi ini adalah merupakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar secara berterusan. Ada setengah orang buat dosa besar tu sekali buat. Boleh jadi kerana terdesak curi, sekali curi, kerana terdesak dan sebagainya. Ni tidak ni ashab, orang yang memang banyak buat dosa besar. Dia tidak jadi kafir dengan dia buat dosa, kata dia berzina sampai mati, sentiasa berzina tiap-tiap hari sampai dia mati, dia tetap Islam. Dia tidak jadi kafir. Dia tidak jadi kafir. Kecuali buat khawarij ya. Kata kafir buat dosa besar, kafir selalu. Orang yang melakukan maksiat, yang mana mereka ini mati dalam keadaan Islam, ada tauhid, tidak rasa akidah tauhid, tak rasa. Dan kata apa? Beri Imam Nawawi pun kata gitu juga dalam huraian dia lain, dia kata ini puak-puak ahli maksiat ini, ahli bid'ah ini, tetapi mereka ini masih lagi tidak terbatal akidah mereka. Dan mereka ni dikatakan ahli bid'ah. Bid'ah dalam konteks syariat lah, bukan konteks akidah. Kalau konteks akidah boleh jadi rosak akidah, boleh jadi terbatal, gugur syahadat. Ini golongan-golongan ahli bid'ah, yang mana bid'ah yang mereka buat itu tidak menyebabkan mereka terkeluar daripada agama Islam. Ni puak-puak ni, walaupun dia dihalang masuk neraka pun, kalau dia masuk neraka pun dia ada peluang lagi untuk masuk syurga. Sebab apa? Sebab tauhid masih ada. Ini kata Imam Nawawi. Ada pun kata Hafiz Abu Umar bin Abdul Bar bin Abdul Bar, dia kata dia kata sebenarnya orang yang dihalau tu, dia kata Hafiz Abu Umar bin Abdul Bar ni, dia kata sebenarnya orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama, buat amalan kemudian sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mereka inilah sebenarnya yang dihalau daripada meminum air qala Nabi tu. Memang munasabah lah. Sebab Nabi ajar lagu lain, dia buat lagu lain. Dia kata ni lah Nabi ajar. Kalau dia tak kata pun, dia buat tu semacam agama. Dan orang akan faham inilah agama. Bila kata agama, mesti mari daripada Nabi. Dia beri gambar Nabi tu. Sebab amal perbuatan dia tu menyerupai syariat, menyerupai ibadat. Ini puan-puan ni, ahli bid'ah ni. Kata Hafiz Abu Umar bin Abdul Bar, seperti puak-puak Khawarij, puak-puak Syiah Rafidah, Syiah yang melampau, yang mengkafirkan sahabat ini, dan sekalian golongan-golongan yang mengikut hawa nafsu, membelakangkan nas Al-Quran dan hadis ini. Ini puak-puak ni. Jadi semasa hidup tu dia tidak berpandu pada ajaran Nabi. Tiba-tiba mari di hari akhirat nak pergi minum air, yang mana air tu disebut dalam hadis digambar sekali minum tidak akan dagar sampai bila-bila. Ini kelebihan haud kolam Nabi ini, air daripada kolam Nabi ini. Jadi munasabah dia dihalau kerana kamu dulu tidak ikut Nabi kamu. Jadi ada kesesuaian. Munasabah sangatlah tu. Kata Abu Ishaq, ataupun kita sebut sebagai Syatibi ni, Imam Syatibi ada sebut. Kata Imam Syatibi ni, saya nak mari pandang ulama tentang hadis ni, tak ada seorang pun. Kalau nak mari banyak benar lagi lah dalam kitab-kitab. Sebab lah ni kan mudah hadis-hadis. No, beratus kitab kita boleh cek selalu. Zaman lah ni tak ada seorang pun kata ni sahabat Nabi. Tak ada. Tetapi Syiah ni dia ambil hadis kita, tapi dia hura mengikut hawa nafsu dia. Kata Imam Syatibi yang jelasnya, kalau kita tengok hadis ni jelas, dia kata sebenarnya bahawa mereka ini termasuk orang yang dihalau ini minad dakhilina fi ghimari hadhil ummah. Mereka ini termasuk dalam kelompok umat Nabi Muhammad. Jelas atau jelas? Orang yang dihalau daripada meminum air itu adalah merupakan dari kalangan kelompok umat Nabi Muhammad juga. Kenapa? Kalau Nabi sebutlah, Nabi kenal. Lepas tu Nabi kata sahabat. Sebab sahabat ni, maksud ashabi ni pun dalam huraiannya panjang lagi. Apa maksud sahabat itu? Sebab ulama sebut dari segi kajiannya, Nabi ni bila dalam hadis-hadis Nabi, bila Nabi sebut sahabat, Nabi sebut secara mutlak sahabat tu. Sebab ada kadang-kadang Nabi guna mana sahabat ni mana dengan saing. Orang tengok dia, walaupun jumpa sekali dua ni kira saing, kira sahabat. Penggunaan itu secara mutlak. Jadi ashabi itu, apakah kita nak kata sahabat? Kalau kita terima ashabi dan sahabat Nabi, jadi siapa sebenarnya sahabat Nabi yang mana? Sahabat Nabi semua Syiah misalnya. Memang kita orang Islam, kita sebagai orang Islam, kita tanya dia. Kalau kamu berdalil pada hadis ni, memang ulama kita tanya dia. Baiklah, tak apalah kalau terimalah seperti mana Syiah kata bahawa ini hadis ni menjadi dalil bahawa sahabat Nabi ni masuk neraka. Sahabat Nabi ni murtad, teruk, tukar agama, ubah peran. Hak mana nama ke dia sahabat Nabi? Cuba ya dengar. Cuba sebut siapa dia sahabat Nabi tu, siapa dia? Sebut. Dia tak berani. Kalau dalam internet dia berani lah sebut. Tapi kalau depan ni, tama-tama kalau ada video gini, dia tak berani, dia tak kata. Sebab sahabat kita pernah tekan dia dalam satu debat. Siapa dia? Sebut sahabat mana yang murtad itu. Sebab hadis dia tu sampai peringkat mutawatir nah, bahawa sahabat Nabi semua telah murtad kecuali 3 orang. Dalam satu riwayat kata 7 orang. Dalam satu riwayat lain kata tinggal 9 orang. Hak lain murtad semua. Jadi bila sahabat kita tanya dalam debat tu, ni Syiah di Malaysia ni, hak mengkafirkan sahabat, dia tak ngaku. Sahabat mana tu hak murtad, sahabat mana? Abu Bakar macam mana? Termasuk dalam kalangan murtad dia ke dia? Dia tak berani nak kata. Dia tak tahu. Dia tahu lu gitu. Dia dak gitu. Tu perangai apa dia. Padahal kau tengok dalam kitab dia, gak berat benar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni kena seksa dalam neraka. Dalam hadis sahih dia, lebih teruk daripada iblis lagi. Bahkan iblis tu kejut khabar tengok dalam neraka. Ada lagi orang lebih teruk diseksa daripada dia. Iblis pun terkejut. Sehingga dia tak kena kuat dah. Sebab digambarkan dalam hadis dia tu, Abu Bakar dengan Umar ni kena seksa dalam neraka sampai tubik api bersemu-semu kok setiap ni rongga ni, kok mata, kok hidung, kok mulut, kok telinga. Dalam hadis dia sampai iblis terkejut. Sampai iblis kita tanya malaikat jaga neraka tu, siapa dia tu? Siapa tu yang kena seksa lebih teruk daripada aku tu? Padahal dia ni tak ada kerjaan lain dah. Iblis ni kira-kiranya kerja sepenuh masa dah menyesatkan manusia.
Tiba-tiba ada lagi orang lain disesa lebih teruk pada dia. Ini cara bahasa yang Syiah guna untuk menggambarkan teruknya sahabat tu. Maka malaikat tu kononnya malaikat tu kata, mengikut hadis dia, maka malaikat tu kata, itulah Abu Bakar dengan Umar. Tu setara tu. Jadi ini antara hadis dia, antara hadis yang dia guna. Sedangkan kalau kita tengok huraian ulama, tak ada ulama faham gitu. Padahalnya dari segi kenyataan sejarah, bila Nabi wafat, sahabat ni duk perang lagi. Siapa dia? Siapa dia yang memerangi orang murtad? Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar. Yang peliknya hadirat dalam kitab Syiah, dia kata Nabi sendiri memerangi orang murtad. Oh, tu yang kita pelik ni. Kita kejut baca kitab dia. Boleh dia kata Nabi sendiri memerangi orang murtad. Siapa ada penulis kata kalau Syiah ni lembu, kita melih lama. Tengok dia punya pusing cerita. Siapa dia kata Nabi memerangi. Dia nak menafikan bahawa peranan Abu Bakar memerangi orang murtad ini. Bahkan kita tengok dalam sejarah yang terlibat memerangi orang murtad semua sahabat, termasuk Sayyidina Umar sendiri. Jelas tu dalam riwayat. Nabi menggerakkan seluruh kekuatan ketenteraan di luar daripada Mekah dengan Madinah. Sebab orang murtad ni jauh-jauh duduk, bukan duduk kawasan dekat-dekat ni. Bahkan ada peta dah. Ulama kita tulis kitab khusus gejala murtad berlaku dalam zaman, di zaman Abu Bakar, siap dengan peta kawasan mana. Tak ada sebut Madinah dengan Mekah, tak ada dalam peta tu. Kalau hati-hati, jadi hati-hati boleh download kitab tu dalam internet. Boleh download. Jelas, memang tak ada, jauh. Siapa ada, umumnya, secara umum ni kita boleh sebut mana jarak tempat peperangan yang berlaku orang murtad dengan Madinah tu, berhari-hari perjalanan dengan menunggang kuda tu, setengah-tengah tempat sampai 5 hari baru sampai. Ada ayat jauhnya. Bila berlaku kemenangan, mana pemimpin Islam akan hantar selalu utusan naik kuda nak beritahu kepada ni khalifah ini, pusat pemerintah di Madinah, bahawa kita telah berjaya mengalahkan tentera murtad di kawasan ini. Jadi jarak makan ada 5 hari baru sampai. Mana jauh. Jauh. Tak ada seorang pun murtad sebenarnya di kalangan Mekah dengan Madinah. Sebab tu kalau kita perhati tengok dalam sirah, antara soalan yang ditanya oleh ketika dialog di Habasyah tu kan, Najasyi tu, dengan Abu Sufyan, antara dia tanya soalannya, ada ke orang murtad selepas masuk Islam dengan Muhammad? Masuk Islam dengan Muhammad, ada ke murtad? Apa ya Najasyi tanya gitu? Sebab dalam kitab Taurat dengan Injil disebut ciri Nabi ni dalam kitab dia, kitab suci, mana orang Yahudi dengan orang Nasara ni, Injil ni disebut ni hak kitab Taurat Injil, hak tidak dipindah lah, hak original. Disebut orang bila ikut ajaran Muhammad ni dia tak murtad, itu menjadi tanda. Sebab tu Najasyi tanya, ada orang masuk, bila masuk ikut ajaran Muhammad ni dia balik semula? Abu Sufyan kata tak ada. Sebab itu menjadi tanda, menjadi bukti. Sebab itulah bobo Syiah dia nak buktikan sangat. Hati-hati kena faham ni. Sebab tu bobo Syiah dia nak buktikan sangat bahawa sahabat ni murtad. Sebab apa? Dia nak rakyat bahawa ajaran Muhammad ni tak betul. Dia nak rakyat ajaran Muhammad ni sebenarnya tidak ajaran sebenar. Hak sebenarnya Yahudi ni. Kerana yang mencipta Syiah ini, yang mereka Syiah ni, kita kata asal Syiah ni daripada Yahudi. Dia ada sejarah panjang ni Yahudi ni. Dia benci pada orang Arab sebab dia duduk lama tu. Di zaman jahiliah tu, orang kelompok Yahudi ni, dia duduk sebut sama ni Yahudi hak duduk di Madinah, dia sebut sama pada orang Arab. Nantilah kamu nanti bila dia balas dia sebut sama. Nanti bila Nabi terakhir bangkit di kalangan puak kami akan jadi tentera dia, kami akan serang puak kamu. Sentiasa dia sebut begitu bila dia balas dengan puak-puak Arab ni, puak Yahudi hak duduk di Mekah ni, hak duduk di Madinah. Dia sebut sama begitu. Bila dia dapat tahu Nabi akhir zaman ni di kalangan orang Arab, perasaan dendam kesumak dia tu. Geram luar biasa, geramnya dia tu. Dia tak boleh terima penyataan tu. Tu sebenarnya. Sebab tu kalaulah dia boleh sabitkan bahawa ada sahabat ni murtad, itu maknanya dia satu kejayaan besar dia. Sorry tak apa dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Kerana Allah yang menurunkan agama ini
Allah sendiri yang akan jaga. Walaupun berlaku gejala murtad, tetapi tidak berlaku di kawasan Mekah dan Madinah. Mana sahabat-sahabat Nabi itu tidak berlaku murtad. Tak ada yang murtad. Bahkan sahabat Nabi memerangi orang murtad itu. Bahkan Syekh Nadwi tulis kitab khusus ni tentang murtad itu. Ar-riddah la Aba Bakran laha. Gejala murtad, tiada Abu Bakar menanganinya. Ni isu gejala murtad di zaman kita ni lah. No ayatnya Abu Bakar peranan dia. Dia hadirat kena ingat lah. Dalam mana-mana kitab pun kalau sebut cerita Abu Bakar, maka cerita mula-mula ni lah usaha Abu Bakar menangani gejala murtad di zaman dia, yang berlaku tu kerana sebab-sebab tertentu. Jadi dalam hadis ni banyak perkara lah hadis-hadis kita pasti tak ada sebut terang. Tidak sebut terang sebenarnya. Jadi kalau kita nak guna hadis ni, kita nak kata sahabat, memang dari segi dalil, kaedah pendalilan, kaedah istidlal pun salah. Sebab kaedah bila kita nak sabitkan seseorang tu dari bentuk jarh, dari bentuk jarh, kita nak nuduh orang. Apatah lagi hak ni nak sabit orang tu masuk neraka, nak sabit dia tu kafir, asalnya Islam pula zaman Nabi, dengan Nabi sendiri tiba-tiba jadi kafir. Dia tak boleh kita duk tengok dalil yang tidak jelas itu. Bahkan tak ada pun ulama yang faham itu, tetapi dia boleh guna atas nama dia ashab. Nabi sebut ashabi. Sedangkan ashab tu sendiri tidak mesti mana sahabat Nabi sini. Sebab tu setengah-setengah ulama kata ashab di sini mana orang Nabi pernah tengok. Orang Nabi kata ashab ni mana seperti kita kata itu kawan saya. Enggak kawan macam-macam. Kita pun kata Allah sayang kita waktu kat Allah mutamalik. Nah sayang juga kita kata. Sayang juga. Sebab tu mengikut setengah-setengah ulama ashabi sini maksud dia nya mana orang yang Nabi kenal. Itu maksud ashab ni. Ulama faham gitu. Sebab Nabi bila disebut sahabat, Nabi tidak pernah, kita tidak pernah dengar Nabi bila dia sebut sahabat dia kaitkan orang tu masuk Islam, mati di atas agama. Nabi tak pernah kait gitu. Mana sahabat-sahabat dia ni, mana orang dia tengok, jumpa orang kenal. Enggak apa. Kalau mengikut ulama, orang yang Nabi kenal, orang tu pun kenal Nabi, berurusan dengan Nabi. Pok Yahudi pun berlaku, pok munafik pun berlaku, Abdullah ibn Ubay berlaku, pok kafir Arab Quraisy pun berlaku. Lepas tu semata-mata tengok kita nak kata sahabat lalu dah. Jadi ashab tu dia makna begitu. Sekadar itu sahaja. Sebab apa? Kalaulah kita terima hadis-hadis bahawa ashab ni mana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana dengan hadis yang begitu banyak? Bagaimana dengan Quran yang begitu banyak itu, yang menyebutkan bahawa sahabat Nabi ni semuanya adil, masuk syurga? Bagaimana? Okay, baiklah. Sebenarnya kalau kita tengok sini, kalau kita tengok hadis ni, saya nak sebut, nak ambil satu contoh saja. Satu contoh saja. Bagaimana ahli tafsir Syiah, misalnya Syekh Tabarsi, ni. Bagaimana ulama-ulama Syiah dulu, misalnya Syekh Tabarsi dalam kitab dia Majma'ul Bayan itu, dia kata saya nak sebut sikit sini. Jadi Syekh Tabarsi ini ulama tafsir Syiah yang terkenal ni. Syekh Tabarsi ni dalam kitab dia Majma'ul Bayan tu, ketika dia mentafsirkan ayat ini, ada ayat kata fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang menjadi hitam legam, ini ayat ni antara ayat yang digunakan oleh Syiah untuk menyebutkan bahawa sahabat inilah muka yang hitam legam di hari akhirat. Mana dia sahabat ni kafir, ni ayat ni. Adapun orang-orang yang hitam legam wajah-wajah mereka kerana kekufuran mereka selepas mereka beriman. Ayat tu. Jadi Syekh Tabarsi ni, tokoh mufassir Syiah ni, dia kata ke mana? Bila dia nak hurai ayat ni, orang hitam legam muka ada wabyaddat wujuhum min athari sujud tu, ada juga orang muka berseri-seri yang disebut dalam hadis ghurratun ghurrah muhajjal itu, muka berseri-seri putih tu. Dalam hadis Nabi sebut kan, Nabi kata mana umat aku ni kesan daripada dia ambil ismaya tu. Pada Nabi sebut inna ummati yud'auna ghurratan muhajjalin itu. Umat aku di hari akhirat ni dia dipanggil sebagai, dia dikenali sebagai ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin ni maknanya muka dia ni putih, lepas tu kaki dia putih. Muka putih ni kerana apa?
Kerana dia ambil air semaya tu ada kesan putih cerah. Dalam hadis yang sahih ada disebut begitu. Jadi Syiah dia kata hak tu puak ahlul bait, keluarga Nabi ahlul bait. Jadi hak itu legal sebut dalam hadis ni, ini kira-kira sahabat Nabi. Tetapi Syekh Tabarsi bila dia nak hurai ayat tu, fa amal ladina swaddat wujuhum tu, akafartum ba'da imanikum, dia kata gini. Ni dalam tafsir dia. Dia kata ulama berselisih pendapat tentang siapakah mereka yang hitam legam mukanya di hari akhirat ini. Tu. Lalu dia sebutlah empat pendapat ulama. Hak yang peliknya, dia kata dalam antara empat pendapat tu, pendapat yang terakhir, yang keempat, mereka itu terdiri dari kalangan ahli-ahli bid'ah dan orang-orang yang suka mengikut hawa nafsu. Kemudian dia berdalil dengan hadis ni. Syekh Tabarsi dia berdalil dengan hadis. Makna Syekh Tabarsi ni Syiah pekak lah, mati dekat ada Syiah. Dia tinggal kitab begitu banyak. Dalam khazanah, kita kata khazanah karya-karya Syiah, dia pun sebut hadis ni bukan merujuk pada sahabat Nabi, tapi hadis ni merujuk pada puak-puak ahli-ahli bid'ah yang mengikut hawa nafsu. Bukan sahabat Nabi. Ahli tafsir dia pun faham itu. Tiba-tiba Syekh Tijani boleh dikatakan banyak, kalau di Kelantan ni kitab ni dibagi percuma. Banyak kita tengok di maktabah sekolah diletak untuk dibaca, dipelajar-pelajar. Dan ramai orang sesak kitab Summah Tadaitu Syekh At-Tijani. Inilah antara dalil dia. Jadi hadir-hadir kena ingatlah, kalau kita dengar hadis-hadis tu sekurang-kurangnya faham. Biar jelas perkara itu. Dan yang terakhir sekali saya nak sebutlah pada hadirin dan hadirat, bahawa Syiah ni bila dia nak kecek tentang sahabat, kena ingat dalam konteks kita Ahlussunnah wal Jamaah, mana ulama kita tak bagi sahabat, semua sahabat kulluhum udul. Semua sahabat ni adil, orang baik belaka. Cuma pembahagian mereka, hak mana sahabat besar, hak mana sahabat dari segi akademik, sahabat yang jadi komando dalam komando, kita jadi tentera, itu ada pembahagian tu dari segi tugas-tugas dia. Tapi dari segi darjat sahabat, maratib sahabat, semua adil sahabat, semua adil. Tetapi Syiah dalam kitab-kitab dia, kalau dia nak kecek pada sahabat, dia akan sebut begini. Dia kata sahabat ni terbagi pada 3 bahagian. Jadi hak bagi sahabat pada 3 bahagian tu, hadir-hadir kena ingat, ini bukan pembahagian Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi pembahagian sahabat pada 3 kelompok ini adalah merupakan pembahagian puak-puak Syiah. Dia kata sahabat yang pertama itu sahabat yang bagus-bagus, sahabat yang disebut dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu tu, walladzina tabauhum bi ihsanin. Tu sahabat tu. Hak mula awal ayat tu, as-sabiqunal awwalun tu kan, ayat tu. Jadi kuntum khairu ummati ukhri'at tu, makna sahabat hak ni, sahabat hak bagus-bagus ni. Sahabat ni hak kelompok pertama ni, kita pun terima, Ahlussunnah pun terima. Dia kata gitu. Tengok cara takiyah dia tu. Adapun sahabat yang kedua, sahabat peringkat kedua, sahabat yang mukhtalafi, sahabat yang ada melakukan kesalahan. Supaya kita ni, dia kata supaya kita ni kan, mari masjid sama pun kadang-kadang ngopak. Tu juruh dah kira tu. Kadang-kadang tu MSD pun ngopak. Tu supaya kita ni ada sahabat jenis lagu tu. Sahabat peringkat rendah, peringkat pertengahan, dia boleh buat salah, dia boleh makan harta zakat. Tu dia boleh ambil harta orang, tapi dia semaya tak tinggal, puasa tak tinggal. Ni sahabat yang mana kena tengok dulu dia tu. Sahabat yang ketiga, ini sahabat yang munafik, sahabat yang kafir, sahabat yang masuk neraka. Hak ni lah sebenarnya sahabat yang diserang oleh Syiah. Yang Syiah kata sahabat jahat-jahat ni hak peringkat ketiga. Tu kata pokok Syiah. Sebab itulah bila ahli sunnah tanya dia, baik, hak peringkat ketiga, hak kafir, hak munafik, hak masuk neraka tu siapa dia? Cuba ayat nama. Dia tak ayat. Jadi hadirat kena ingat lah, kena ingat. Jadi perkara ini kita kena faham molek, ni kerana orang-orang yang masuk sudah jadi Syiah di bumi Malaysia kita, di Kelantan kita ni, sebenarnya apa yang kita tahu, maklumat yang kita dapat, puak-puak Syiah yang dakwah dia pun, dia tidak kutuk Abu Bakar depan puak dia. Dah. Umumnya cara Syiah untuk menarik ahli sunnah masuk Syiah, dia guna kehebatan dari segi ilmiah. Hebat ulama-ulama dia. Kira lah kitab dia 110 jilid, ada kitab dia tanya tu
sahabat dia, tengok hebat cara berpakaian. Dia tunjukkan Iran misalnya. Iran ditakuti oleh Israel, ditakuti oleh mereka. Itu cara dia. Dia main perasaan, dia main emosi kita. Lepas tu Syiah ni memang cukup praktikal. Dia punya syariat dia. Itu benar. Misalnya kalau duduk di Kuala Lumpur misalnya dah. Kalau mengikut Syiah, lagi kerja boleh jamak dah, boleh maya jamak dah. Jadi tak takut dah kalau trafik jam susah, memang mudah. Jadi kalau ikut Syiah dia boleh menyelesaikan banyak masalah. Tak bagi orang, bagi umat Islam yang tak tahu paleka, tak tahu apa satu ni nak buat, memang praktikal. Sebab tu dia gambarkan Syiah ni satu mazhab. Hak ni lebih mudah daripada mazhab Syafi'i. Tu cara buat Syiah. Sebab kita jumpa dah dengan orang Syiah ni, kita kata apa yang menarik anda masuk Syiah? Dia kata sebenarnya hak ni ya, dia sesuai dengan zaman kita sekarang ni Syiah. Khususnya dari segi fiqh, dari segi syariah. Memang begitu. Lepas tu kalau naik sikit lama lagi, isu kita kata cara nak menghapuskan pelacuran dengan cara muta'ah. Ada orang kita boleh terima. Ada perempuan Melayu kita yang bertelekor labuh pakai jubah boleh terima. Saya tahu, saya dengar dah orang Kelantan kita. Cuma dia kata ni nak ayat teruk ni, mungkin kita tak boleh terima. Tetapi ada orang yang boleh terima. Kita tak tahulah maknanya sejarah untuk dia terima waktu tu berapa lama dia sudah duk ikut perkembangan Syiah, duk ikut rentak Syiah, kita tak tahu. Tetapi dia boleh terima. Jadi benda-benda gitulah hati-hati kena ingat. Jadi hak saya tu sebut ni, hak siapa mereka mengkafirkan sahabat, siapa hak ni selepas tu dah. Dia tak akan masuk, dia tak akan guna isu mengkafirkan sahabat untuk tarik ahli sunnah masuk. Dia tak guna. Dia tak guna ni. Cuma bila masuk dalam tu, sikit-sikit dia akan bui. Jadi benda tu sesuai. Sebab apa? Sebab sejarah kita pun memburukkan sahabat. Sejarah kita pun memburukkan sahabat. Jadi itulah beberapa perkara yang kita perlu faham. Dan insya-Allah selepas ni kita akan masuk membicarakan secara khusus berkenaan dengan sahabat. Bermula dengan sahabat besar, sahabat utama iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baca setakat itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan kita faham keadaan tentang para sahabat ini dalam konteks kita sekarang. Kerana hakikat sebenarnya kita berdepan secara langsung sebenarnya dengan golongan sesat ini, pokok Rafidah ini. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.